Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Amir Arifin TV. Okay, so sebelum kita mulakan kita punya video, jom kita dengar dulu bacaan Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita dilindungi daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Amin, 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 amin. Okay, so pada korang yang tengah stres, tengah buntu, memerlukan keperluan bakalan makanan asas area Senawang, Negeri Sembilan, boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah bantuan akan sampai. Pada korang yang area jauh tu, contohnya Kajang ke, Penang tak ada, Kajang ke, Kuala Lumpur ke, boleh bagi tahu juga. InsyaAllah kita akan ada tim di sana untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada orang yang memerlukan. Pada korang yang area jauh, jangan putus asa. Teruskan kibar bendera putih, hashtag bendera putih kempen, hashtag kita jaga kita, hashtag rakyat jaga rakyat. Jangan mudah putus asa dan jangan kita buat benda yang merugikan masa depan kita. Seperti contoh, bunuh diri. Okay? Panjang lagi perjalanan awak. Okay? Keep it up, don't give up. Teruskan perjuangan anda. Pada korang area yang berdekatan dengan rumah aku, insyaAllah aku akan bantu. Okay, so video ni disampaikan oleh seorang pelajar, bekas pelajar Kolej Politek Mara di Bangi. Tanpa aku buang masa, tapi sebelum tu, pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Stay tune dan jangan lupa tekan bell notification. Okay, so tanpa aku buang masa, jom roll it. So video ni diceritakan oleh seorang bekas pelajar Kolej Politek Mara di Bangi. Okay, diorang ni baru habis SEM. Si Norman dia menceritakan dekat aku, diorang ni baru habis SEM 1 dan nak masuk ke SEM 2. Normally kalau kita masuk SEM 2 ni, dalam satu bilik tu maybe tak ada loker ataupun loker pecah, rosak, meja patah ataupun tak ada papan landas tilam dan sebagainya. Kemungkinan maybe tak ada tilam. So si Norman ni, dia roommate ada 4. Norman, Fattah, Din dengan Haziq. So diorang ni dalam satu housemate dan roommate lah. Dan si Norman ni malang sekali, dia punya papan landas tilam dia tu tak ada. Kalau you all tahu, normally asrama yang duduk asrama ni, tilam landas papan tu, kalau diorang tu punya katil ada jaring, barulah lantai. So si Norman ni dapat katil, jaring sahaja dengan tilam. So si Norman ni tidur memang tak selesa lah. Dan si Norman ni menceritakan kat aku, dia punya kolej ni adalah toilet mate, di mana toilet, bilik, sebelah kanan tu bilik juga. Bilik, toilet, bilik. Sama juga dengan bilik sebelah, bilik, toilet, bilik. Bilik ni boleh pergi ke bilik sebelah menggunakan toilet tengah-tengah sahaja. Memang gempak lah geng. Kalau dulu aku dapat kolej macam ni, tak tidur aku. Okay, so si Norman ni bagi tahu dengan member baik dia, iaitu Fattah. Babe, aku tak selesa lah tidur pakai jaring macam ni. Apa kata kita pergi bilik-bilik ke kan? Tanya macam ada ke lebih papan landas tu. Kalau ada, aku nak. Sebab tak selesa.
So si Fatah pun bagi tahu kepada si Norman, okey boleh je, tapi dengan syarat aku tak nak naik bilik 444. Bilik aras 4, bilik 444. Sebab kau pun tahu kan cerita sini-sini kita bagi tahu. So si Norman pun bagi tahu, kalau kita terdesak, aku minta bantuan kau untuk teman aku ke sana. So besok tu diorang, semalam tu si Norman tidur macam biasa, tapi besok tu diorang teruskan gigih berusaha untuk mencari papan landas tilam si Norman lah. So besok tu dia pergi ke aras 2. Si Norman, Fatah semua tu adalah aras ketiga. So diorang pergi ke aras kedua, di mana diorang pergi satu bilik, tanya ada tak papan landas untuk tilam diorang yang berlebihan. So bilik-bilik yang diorang pergi tu kata tak ada. So dah lebih kurang dekat maghrib macam tu, diorang kata tak apalah, besok kita sambung. So si Fatah pun bagi tahu kepada si Norman, apa kata kita pergi tanya warden kita dulu, penyelia asrama, sama ada dekat store ada ada papan tu lebih ataupun tak. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita nak tak nak, aku macam biasa aku dah janji dengan kau kan. So si Norman kata, nah juga ada kau ni kan, besok kita jumpa. Siapa yang nama penyelia asrama kita? So si Fatah bagi tahu, Encik Zulkifli lah. So besok kita petang-petang sikit lepas asar, kita jumpa Encik Zulkifli untuk tanyakan papan yang kau punya ni. Aku ikut kau ni. So besok pun diorang pergi jumpa Encik Zulkifli, dan diorang menanyakan bahawasanya ayat aku gitu boh. So diorang tanya, ada tak papan landas berlebihan dekat store? So Encik Zulkifli kata, jap, sabar jap. Aku panggil Encik Zulkifli, Encik Zul lah. Sabar jap, korang tunggu kat luar, saya masuk cari kat store ni. So cari papan tu tak ada dekat store. Cik Zul katalah tak ada dekat store. Dan Cik Zul ni keluar dan bagi tahu kepada Norman dengan Fatah, Dik, sorry adik, papan tu tak ada lah. Tak apa. Saya cuba tanya dekat blok yang lain, warden yang lain, sama ada tak papan tu. Kalau ada, alhamdulillah lah untuk awak. Kalau tak ada, awak kena redha tidur atas jaring tu. So si Fatah dengan si Norman pun, okey, cik, saya balik ke bilik dululah, besok kita jumpa lagi. So si Norman tu dah 2 ke 3 hari macam tu, dia redha tidur atas jaring tilam, jaring katil. Memang melengkung lah. Kalau tak ada papan tu memang badan kita kurang selesa untuk tidur kat situ. So besok pun diorang berjumpa dengan Cik Zulkifli tu juga, menanyakan bahawasanya, dah kali kedua ni, menanyakan papan landas tu ada ke tak. So bila diorang jumpa Encik Zulkifli ni, dan Encik Zulkifli pun bagi tahu kepada diorang, Acik dah cari dah merata blok Acik pergi, dan ternyata tak ada. So si Fatah pandang si Norman, si Norman pandang si Fatah. So okey cik, tak apalah, terima kasih, saya balik dulu cik. So diorang pun balik ke bilik. Bila diorang balik ke bilik, diorang bincang, aku tak boleh pergi aras 1 sebab aras 1 kan VIP, dan student-student VIP ataupun tetamu-tetamu datang, normally diorang akan tidur ke aras 1. Mana nak cari Apa kata kita pergi jumpa sini-sini dulu, tapi kita tak ada pergi bahagian row yang keras tu, kita pergi yang sini, yang pandai-pandai ni, sama ada diorang ada lebih ke ataupun tak. Dan aras 4 ni adalah kedudukan sini-sini yang dapat pointer pandai, normally 3.8, 3.9 for flat lah. Dan kalau korang pelajar kat sana, kalau korang SEM 4 tak perform, korang dinasihatkan dan dihalau lah, dia senang cerita, bahasa senang nak faham, untuk menyewa di luar, tak dibenarkan duduk di college. So diorang pun mencuba nasib diorang, pergi ke bahagian sini-sini SEM 4 dan SEM 5. So diorang pun jumpa satu persatu bilik, dan sini pun kata tak ada. Dan diorang pun rasa macam diorang pandang
kita kena rempuh bilik bahagian sana. Kalau tak, kalau ada, kalau tak ada, aku terpaksa redalah tidur dengan berlandaskan jaring tu saja. So si Fatah dengan si Norman kata okey, tapi si Fatah bagi tahu si Norman, tapi aku tak nak pergi hari ni sebab dah pukul 7 nak kat pukul 7:30 macam tu. So kita pergi besok dah dalam pukul 5 ke 5:30 ke, kita akan pergi ke sana. Sebenarnya row yang bilik 444 tu, diorang ni tak nak pergi sebab diorang ni pernah dengar cerita daripada seorang senior. Seorang senior ni, dia ni ada buat satu grup, satu kumpulan macam seekers yang macam nak cari benda-benda yang makhluk halus. Dan masa diorang dengar cerita tu, grup senior ni ada buat dalam 11 ke 12 orang macam tu pergi terjah ke bilik 444. Okey, masa tu dalam pukul 12 ke pukul 1 macam tu. So masa diorang pergi tu, si senior ni pergi. Masa tu si Norman dengan si Fatah ni memang tak adalah, diorang dengar daripada, biasalah kita junior memang akan dengar cerita-cerita senior ni. Macam aku sampaikan pengalaman aku seram dekat Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan So diorang menceritakan tentang kejadian yang berlaku di bilik 444. Masa diorang pergi tu, senior tu pergi, ternyata bilik 444 ni berkunci. Sebab biasalah bila kejadian bunuh diri, satu row, satu lorong, wing, orang panggil wing lah, memang akan tutup ataupun bilik tu pun akan disil. Tapi masa si senior diorang ni pergi, bilik tu tak ada seal tapi berkunci. So si senior ni pun macam bertekad untuk masuk, untuk tengok apa ada dalam bilik 444 ni. Kenapa sampaikan diorang tutup kes tak nak cerita. So senior ni pun buka kopak pintu, terajang. Dan ternyata bila senior tu masuk, bilik tu memang bau busuk, memang tak tahan, macam bau bangkai macam tu. Dan bilik tu memang kotor. Si senior bagi tahulah, memang kotor. Lantai berpasir, penuh dengan surat khabar lama, bilik tunggang langgang. Dan ternyata masa diorang pergi ke sana, masa diorang buka pintu toilet tu, ada ternampak satu benda, jelmaan makhluk halus tengah lintas. So diorang astagfirullahalazim, diorang semua tutup pintu dan pergi bilik ke masing-masing. Itu saja cerita yang si senior tu bagi tahu si Norman dengan si Fatah. So hari kebesokannya, si Norman dengan si Fatah dia pun beranikan diri. Masa tu diorang nak panjat tangga pergi ke tingkat 4 tu. Dan si Fatah tanyakan kepada si Norman, kau serius ke nak rempuh kawasan ni? Kau tahu tak kawasan ni keras tau. Kejadian bunuh diri tau. Dan pelajar perempuan. Blok ni adalah pelajar perempuan dan dialihkan kepada pelajar lelaki. Sebab dulu pelajar perempuan yang banyak histeria. So si Norman kata, kau kena tolong aku. Tapi aku tak kisah benda ni. Aku gentle. Aku boleh pergi. Tapi kau kena bantu aku. Kau kena tolong aku. Kau kena teman aku. Tapi tak apa. Kita bilik 444 ni kita akan pergi last sekali. Kita pergi dulu bilik yang lain. Kita tengok dulu. So diorang pun okey. Si Fatah dengan si Norman pun okey. Pergi ke satu bilik. Satu bilik dia mungkin ni ada berkunci. Bilik yang tu ada. Cumanya tak ada papan landas tu. Ada pun loker, meja, tilam. Dan yang bilik berkunci ni pun diorang cuba juga masuk menggunakan toilet. Sebab kan yang tadi aku cakap tadi, toilet mate, di mana bilik toilet bilik. So bila bilik satu ni buka, diorang pergi masuk toilet ni untuk masuk ke bilik sebelah. Dan ada juga diorang dapat masuk, dan ada juga pintu bilik tu tutup dari bahagian dalam. So diorang pergi tinggal last bilik 444. Masa diorang pergi ke sana merempuh, contohnya ni bilik 444. Bila diorang lalu ke bilik 444 tu, memang diorang tak berani nak pandang. Asal jalan dia mesti dia macam laju untuk elakkan pandang bilik 444 ni. 441, 442 diorang pergi, 443 diorang pergi. Dan akhir sekali diorang kata, si Norman kata,
babe nak tak nak kita kena rempuh juga bilik 444 ni, tapi kita kena buat perjanjian. So si Norman bagi tahu si Fatah, kita tak ada buat apa-apa benda yang tak senonoh kan. Kita just kata dekat bilik ni, masa diorang pergi tu memang meremang berumah lah. Kita just kata kat bilik ni, kita just ambil papan landas sahaja, and then kita jauh. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, aku terpaksa redor lah, ataupun aku terpaksa bawa daripada rumah aku ke. So si Fatah bagi tahu si Norman, okey, kalau macam tu kau depan, aku belakang. Okey. Dan aku tunggu dekat luar kalau pintu tu dapat buka. So si Norman macam, okey, janji kau jangan lari. Aku nak kau tunggu dekat betul-betul depan pintu dan kau tak pergi mana-mana. Masa tu lebih kurang pukul 6.30 petang macam tu, dekat-dekat senja, dekat-dekat nak pukul 7. So si Norman macam biasa, dia buka pintu, rupanya pintu tak kunci. Dan masa senior tu kopak dan on that year tu, pintu tu dah dibaiki oleh warden dan diorang kata still lagi kunci pintu tu. Masa Norman tu pergi, bilik tu terbuka, tak ada kunci. So diorang buka, dan masa si Norman ni buka pintu, si Norman ni still pandang bawah lagi. Dia tak pandang pun atas. Masuk aku, dia pandang macam ni lah. So dia buka, dia takut nak pandang ke atas, takut ada apa-apa benda ke apa ke. Dan si Norman ni buka, dan dia pandang ke atas. Si Norman ni pandang ke atas. Ternyata bilik tu, Norman bagi tahu aku, bilik tu sangat bersih meh. Tak ada bau busuk, bau wangi. Dan apa yang senior tu bagi tahu, ada pasir ke, surat khabar lama ke, tak ada. Cumanya apa yang aku nampak dekat bilik tu meh, ada loker yang tersusun cantik, tak ada kopak-kopak, memang tak ada lubang-lubang. Loker cantik, meja belajar, katil, dan yang aku peliknya meh, landas kayu tu ada dekat sebelah katil tu dalam keadaan tegak macam ni. Dan kenapa papan tu tegak? Kenapa tak bawah tilam tu? Dan masa tu, masa yang si Norman ni ambil, masa aku cerita ni pun memang aku. Masa Norman ni ambil, dia siap cakap dengan bilik tu, bersihnya bilik awak. Si Fatah kata, kau ni jangan buat macam-macam boleh. So si Norman kata okey, ambil papan tu dan diorang beredar. Sebelum si Norman ni beredar tutup pintu, si Norman ni bagi tahu dekat bilik tu, kak terima kasih, saya ambil je. And then si Norman tutup pintu. Dalam selang seminggu macam tu, keluarga Norman ni ada datang untuk makan bersama Norman. Normally hujung minggu lah, Sabtu Ahad. So keluarga Norman pun ada datang. Si Norman cerita dengan aku, dan Norman pun menceritakan benda ni dekat keluarga dia. Dan masa keluarga datang, Norman dia tunjuk bilik 444 tu. Dan bilik 444 ni menghadap ke masjid. Masa si Norman tunjuk, masa pukul 6.30 macam tu, dia tunjuk tu bilik 444 yang Alung ambil. Dan masa keluarga dia pandang ke atas, ada satu lembaga putih tengah pandang. So si Norman ni bagi tahu parent dia, ibu nampak apa yang Norman nampak? Nampak. So itulah bilik 444 yang Alung pergi. Tu mak dia macam. So dalam ni, diorang punya perjanjian adalah diorang ni tak nak buat apa-apa. Cumanya diorang punya task ataupun diorang punya niat untuk ambil papan landas itu sahaja. Bukannya untuk buat kumpulan seekers ke, untuk buat benda-benda cari makhluk halus ni. Sebab diorang banyak cerita daripada sini-sini diorang mengenai bilik 444 ni. Dan bila Norman dengan Fatah ni masuk bilik, ternyata benda tu adalah salah. Dan bila diorang ni dengar pada berbagai macam-macam cerita daripada sini, diorang macam angguk saja. Dan diorang tak berani nak bagi tahu kepada senior-senior yang lain. Dan ceritanya hanyalah kenalan rapat sahaja yang dia ceritakan. Aku
parent dia Fatah. Itu saja. Fatah pun benda yang sama. Dia tak ceritakan kepada orang lain. Itu saja guys pada aku. Pada korang yang nak buat seekers ni ataupun nak misi mencari makhluk halus, eloklah korang ada ilmu bukan sedikit tapi ilmu yang terlampau tinggi untuk prepare apa-apa yang bakal terjadi. Kalau let's say benda tu berminat dengan you all, korang bersedialah untuk tangkis benda tu. Okay guys, itu sahaja daripada aku. Pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Thank you guys. 262 subscribers. Hopefully dalam bulan 7 macam ni aku dapat capai 300 subscribers yang pertama. Kalau korang minat dan suka tentang video aku, boleh sharekan dekat semua media sosial korang, TikTok, WhatsApp, Instagram. Dan pada korang yang nak menceritakan kisah seram korang, boleh komen di ruangan komen ataupun boleh DM kat Instagram aku. Nanti aku akan tag kat bawah. Dan nasihat aku lagi sekali pada korang yang tertekan, buntu nak mencari duit lebih ataupun keperluan makanan harian asas. Nombor ni macam aku akan bantu dari segi keperluan bekalan makanan, keperluan lah, barang-barang asas. Boleh DM aku jangan segar, jangan silu. Boleh DM aku kawasan area Senawang. Pada korang yang kenalan ke yang susah, yang tak ada pendapatan, boleh juga bagi tahu kawan korang kat mana. Sebab maybe kawan korang malu nak kibarkan bendera putih. Pada korang yang betul-betul memerlukan bantuan, jangan malu. Teruskan kempen kibar bendera putih, bukan bendera merah. Aku cakap tadi bendera putih ke bendera merah. Teruskan kempen kibar bendera merah. Bendera merah. Kibar bendera putih supaya komuniti taman tu alert dengan apa yang terjadi. Dan hopefully COVID-19 ni cepat-cepatlah habis. Sangat-sangat tertekan. Aku tengok rakyat Malaysia makin hari makin stres, makin hari makin meningkat kes bunuh diri. Dan janganlah kita bunuh diri sebab perjalanan kita still jauh lagi. Yang mana yang muda, yang sayangilah orang-orang yang tersayang. Fight until the last. Hustle. Dan hopefully aku doa pada korang yang terjejas, yang tak ada pendapatan. Aku doa insyaAllah selepas timbulnya hujan, adanya pelangi. Dan mana-mana korang yang still ada dugaan sama ada hilang orang yang tersayang masa zaman-zaman COVID-19 ni, aku harap korang tabah dan janganlah putus asa. Okay, aku rasa sebab aku dapat rasakan korang punya kesedihan. Dan janganlah kita give up tak kala Allah tengah sedang menguji kita. Okay guys, itu sahaja daripada aku. Hopefully bila parlimen ni buka, kita dapat hidup macam biasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.